diri kita sendiri tanpa bantuan dan pertolongan Allah, ini sifat mazmumah. Ini sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajiblah kita sentiasa sedar, sentiasa ingat dalam apa juga situasi sepatutnya kita kena sedar yang kita sentiasa bergantung kepada Allah. Ini kita ni sentiasa bergantung. Sekarang ni kita sedang bergantung dengan Allah. Sekarang ni saya sedang bergantung dengan Allah. Saya tak boleh mengeluarkan walau sepatah perkataan kalau tidak ditolong, tidak dibantu oleh Allah. Begitulah juga dengan tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan. Ini tak boleh kita nak duduk begini kalau tidak ditolong oleh Allah. Tak boleh kita mendengar begini kalau tidak dibantu oleh Allah. Tak boleh kita hadir dalam majlis ilmu ini kalau tidak diberi taufik oleh Allah. Cuma hati kita tu dilekakan, hati kita tu dilekakan dengan selain Allah. Nafsu kita tu, nafsu kita tu suka memalingkan diri daripada mengingat kepada Allah. Tu ada hamba yang sentiasa ingat, ada hamba yang sentiasa lupa kepada Allah. Dia merasakan dirinya hebat, padahal hakikatnya fakir. Hakikatnya fakir. Fakir kita ni tak kuat, kita ni tak hebat. Kita boleh buat ibadat, boleh puasa setakat ni, boleh baca Quran, boleh tadarus, semata-mata belas kasih sayang Allah je tolong. Allah bagi kita pangkat, Allah bagi kita jawatan, tu semua Allah Ta'ala. Semua tu af'alullah, semuanya itu perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepatutnya kita kena rasa macam tu. Latih hati kita, latih hati kita supaya sentiasa sedar, ingat, jangan leka, jangan lalai bahawasanya kita sentiasa bergantung kepada Allah. Betapa banyak Allah tolong kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila kita lupa yang kita ini bergantung kepada Allah, maka datanglah penyakit-penyakit hati yang lain. Merasa ujub dengan amal ibadah, rasa takabur dengan orang lain, rasa hasad dengki dengan orang lain. Itu sebab lupa yang kita ni bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh ambil segala kelebihan, segala nikmat yang ada pada diri kita, harta, pangkat, jawatan, kesihatan kita, nama baik kita, apa lagi, kedudukan kita, suami kita, isteri kita, anak-anak kita, Allah boleh ambil sekelip mata saja. Sekelip mata dia Allah boleh ambil, sekelip mata boleh hilang segala-galanya bila diambil oleh Allah. Kena ingat. Jadi barang siapa yang ada sifat kefakiran dalam hati itu, maka dia telah memiliki kemegahan. Dan tiada dianugerahkan dia oleh Allah Ta'ala fakir itu melainkan segala Nabi-Nabi. Jadi sifat fakir ni Allah tak bagi kecuali pada Nabi ataupun seorang hambanya daripada yang dikasihi ini Allah. Maknanya sifat fakir ni Allah Ta'ala tak bagi, melainkan Allah bagi kepada Nabi-Nabi dan orang-orang hamba-hamba yang terpilih. Subhanallah. Makna tak semua dapat. Tak semua dapat. Tak semua dapat sifat fakir. Kadang-kadang kita fakir, makna fakir harta, tapi hati tak berasa berhajat kepada Allah. Sebab situ maksud yang kita faham sini, fakir di sini makna fakir hati kita tu, bergantung kepada Allah. Saya miskin, saya tak ada harta, tapi saya tak merasakan yang saya berkehendak bergantung berhajat kepada Allah. Maknanya saya hakikatnya orang yang bersikap sombong, bukan bersifat fakir. Fakir harta saya tak, tapi hati ni sombong, hati ni takabur, hati ni merasa kaya daripada Allah. Sepatutnya hati kita kena merasa kaya daripada selain Allah, tapi kepada Allah kita rasa fakir.
Adapun pada sesama hamba, kita rasa kita kaya. Makna kita tak berkehendak dan tak bergantung dan tak berhajat kepada selain Allah. Tu kita minta doa supaya Allah jadikan hati kita ni kaya daripada makhluk. Kaya daripada makhluk, makna hati kita tidak berkehendak, tidak bergantung, tidak berhajat kepada makhluk, bahkan sentiasa berkehendak, bergantung kepada Allah. Sama ada kita memiliki harta kekayaan atau sebaliknya. Seperti mana sabda Nabi SAW, al-fakhru fakhri wa bihi iftakharu ala jami'il anbiya. Kata Nabi SAW, yakni fakir itu kemegahanku, dan dengan dia aku mengambil megah atas segala nabi-nabi. Ini di antara sifat ni. Sebab tu orang kalau faham, kalau dia faham, Allah jadikan dia contohnya orang yang fakir atas dunia. Kalau dia betul faham, dia akan merasa syukur kepada Allah dengan kefakiran yang diberi oleh Allah. Sebab fakir ni sifat yang Allah beri kepada para nabi. Makna apa yang Allah bagi pada nabi ada pada orang ni. Allah bagi pada nabi-nabi rasul fakir. Tiba-tiba Allah bagi juga kita fakir. Makna Allah bagi sifat seperti mana yang Allah beri kepada nabi. Jadi orang yang faham, orang yang kenal, sepatutnya dia akan merasa bangga, ya Allah. Dia akan merasa bangga. Dia akan merasa bahagia. Dia akan merasa bahagia kerana dia merasa seronok kerana Allah menganugerahkan kepada dia sifat seperti yang Allah beri kepada para nabi. Dia bukan nabi, tapi sifat tu. Di antara sifat-sifat nabi tu, kefakiran, dia ada sifat tu. Bahkan ramai di kalangan awliya illahi solihin, mereka memilih fakir daripada kaya. Sebab apa? Kerana dengan kefakiran itu lebih mendekatkan hatinya, lebih menjinakkan hatinya kepada Allah. Kata ulama, orang-orang awliya illahi solihin, orang arif billah ni, yang menggembirakan dia bukan harta, yang menyenangkan hatinya bukan kesihatan, tapi yang menggembirakan dia apabila dalam hatinya ada Allah. Ini menggembirakan. Jadi ghalibnya kita ni, mana yang lebih mendekatkan hati kita kepada Allah? Waktu kita senang ataupun waktu kita susah? Ghalibnya, kebiasaannya, waktu kita susahlah hati kita lebih dekat, lebih jinak kepada Allah. Sebab itu orang-orang tu, awliya illahi salihin tu, dia suka fakir. Dia suka fakir kerana dengan fakir tu dia akan sentiasa mengingati Allah. Yang mana mengingati Allah itulah yang akan memberikan kepada mereka rasa kebahagiaan, menggembirakan mereka. Mereka tak seronok dengan harta, mereka tak seronok dengan sihat, mereka seronok dengan Allah. Kita lain lah, kita bukan awliya. Kita bukan awliya, kita orang awam, kita orang biasa. Kita yang menggembirakan kita bila dapat sihat, kita gembira. Bila dapat duit, kita gembira. Bila dapat harta, kita gembira. Tapi dalam hati dapat mengingat Allah, kita tak merasakan kegembiraan. Tu jauhnya hati kita dengan orang-orang tu. Jauhnya hati kita, sifat hati kita dengan orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jauh diri kita, jauh kita. Mereka, apa yang mengingatkan mereka kepada Allah, itulah yang menyeronokkan. Katanya seperti mereka tu menikmati hari raya. Mereka macam menikmati hari raya, seronoknya tu. Seronoknya dengan fakir tu, seronoknya dengan bala tu. Mereka gembira dengan ujian, dengan fakir, dengan sakit tadi. Kerana sebab daripada sakit fakir itu mendekatkan hatinya kepada Allah. Tak boleh lawan gitu.
Di mana dia yang kita kadang-kadang ujub dalam hati berasa baik dah dengan Allah, berasa dah dikasihi oleh Allah, berasa soleh dah. Padahal sifat-sifat orang-orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah tak ada pun dalam hati kita. Macam mana kita nak mengaku kan? Kita ni banyak mengaku, banyak mengaku baik, mengaku soleh, mengaku kekasih Allah, mengaku wali Allah. Padahal sifat-sifat kekasih Allah tak ada dalam hati kita. Yang menyeronokkan kita dunia mereka, yang menyeronokkan mereka Allah. Yakni fakir itu kemegahanku, dengan dia aku mengambil megah dia. Maka ketahui olehmu wahai orang yang mungkin tahu, wahai orang yang menuntut ilmu, kita semualah, khususnya saya sendiri, hendaklah kamu mengetahui fakir itu terlebih baik daripada dunia. Hendaklah kamu tahu sifat fakir itu terlebih baik daripada dunia. Apa maksud dunia? Sesuatu yang tidak membawa kita kepada Allah. Harta, kemegahan, kesenangan, keselesaan yang melalaikan kita daripada ibadat. Harta, pangkat, jawatan, kesihatan yang tidak mendekatkan kita dengan ibadat, itulah dunia. Jadi fakir ni, kata ulama, hendaklah kamu tahu bahawa fakir itu terlebih baik daripada dunia. Kenapa pula? Kenapa? Soalan ni. Kenapa pula dikatakan fakir itu lebih baik daripada dunia tu? Kesenangan, harta, kemewahan, kekayaan tu. Kerana bahawasanya dunia itu mempusakakan takabur. Kerana benda-benda dunia ni, harta, kekayaan ni boleh menarik diri kita menjadi hamba yang sombong kepada Allah. Sebab tu dalam Islam kita diberi amaran, dalam mencari rezeki yang halal. Diberi amaran, mana jangan bermewah-mewah, jangan mengumpul harta, kekayaan sebanyak-banyaknya. Jadi larangan di situ, jangan di situ bukan bermaksud tegahan haram, tapi amaran. Bukan bermaksud siapa yang memiliki harta, pangkat, kekayaan, kemewahan hukumnya haram, bukan. Itu amaran. Amaran maksud berwaspada, berhati-hati. Kerana apabila ada pada diri kita banyak perkara-perkara dunia ini, dia boleh menarik diri kita menjadi hamba yang sombong dengan Allah. Jadi sebelum terjatuh situ, itu dia bagi ingatan. Kalau kita kata jangan buat laju-laju, bukan haram buat laju-laju, jangan tu amaran, hati-hati maksudnya. Sebab kalau bawa laju-laju ni boleh jadi nanti mudarat. Jadi jangan di situ amaran. Jangan bermewah-mewah, jangan mencari harta berlebih-lebih. Adakah haram cari harta, kekayaan lebih-lebih? Dah, selagi tidak menjatuhkan tuan empunya diri kepada benda yang haram, maka silakan. Tapi pada ghalibnya, kebiasaannya, bila kita bersibuk berbimbang mencari yang halal-halal tadi sebanyak-banyaknya, maka masa kita untuk Allah, masa untuk ibadat, masa untuk mencari akhirat, masa untuk mencari ilmu yang diwajibkan, tiada lagi. Maknanya akan menarik diri kita meninggalkan kewajipan, kerana masa kita sudah banyak digunakan untuk mengumpul harta kekayaan. Masa kuliah tak dapat datang dah kita kerja lebih daripada waktu yang sepatutnya. Setiap hari kita kerja, cari duit yang halal lebih daripada qadar yang sepatutnya. Kerana kita memilih untuk hidup bermewah-mewah, bersenang-senang. Sepatutnya kerja 7-8 jam, terpaksa kita kerja 10-12 jam.
Jadi tak ada masa. Padahal menuntut ilmu fardu ain itu hukumnya wajib. Apabila ditinggalkan, jadi apa? Benda wajib bila ditinggalkan jadi apa? Jadi dosa, jadi haram. Sebab apa tu? Kalau orang tanya saya, kenapa kenapa awak tak boleh datang kuliah? Sebab saya masa saya kerja lah. Kerja haram ke? Dah, saya bertani je, berkebun, jual sayur contohnya. Tu yang saya tak ada masa nak datang belajar fardu ain tu. Apa hukum dia? Haram lah. Sebab tindakan saya mencari rezeki tadi menjadi sebab saya hilang waktu untuk menunaikan kewajipan. Jadi hukumnya haram. Kita bekerja sampai tak ada waktu solat contoh. Itulah ibarat. Kita berniaga sampai hilang waktu solat, sampai tak ada waktu nak solat. Kenapa tak boleh solat? Tak sempatlah niaga. Contohnya. Bukankah haram tu? Tapi kita tak perasan. Bila kita tak belajar, kita tak perasan cara kita cari rezeki macam tu hukumnya haram tadi. Sebab tu tak ada keberkatan. Walau banyak pun tak ada berkat. Sebab cara cari rezeki halal tadi salah. Cara cari itu salah. Rezeki itu halal, tapi cara cari itu salah. Tapi bila kita tak nak dengar, kita tak nak duduk dalam majlis ilmu, kita merasakan tindakan kita betul. Aku bukan buat benda haram, aku bukan berjudi, aku bukan jual dadah, aku cari kerja halal. Ya, betul. Tapi kalau dengan sebab memburu yang halal sampai terlepas yang wajib, di situ jadi haram. Rezeki yang dapat tu walaupun halal tidak ada keberkatan. Buktinya mana? Mana buktinya yang mengatakan rezeki yang kita dapat daripada usaha kita yang halal tadi tidak ada berkat? Buktinya tidak boleh menolong bini kita dan anak bini kita dekat kepada Allah. Tak ada berkat. Nikmat Allah boleh bagi satu-satu nikmat, tapi nikmat yang barakah tak semua orang dapat. Tengok orang kafir, rezekinya lebih mewah daripada kita. Tapi adakah dengan sebab rezeki mereka yang banyak tadi mendekatkan diri mereka supaya beriman dengan Allah? Dah. Begitulah dengan kita. Jadi kita nak rezeki yang barakah, yakni rezeki yang menjadi sebab kita dan anak bini kita mudah untuk menunaikan kewajipan, bukan rezeki yang makin menyukarkan kita untuk dekat kepada Allah. Itu tanda-tanda kita nak tahu rezeki yang kita dapat ada berkat ataupun tidak. Tanda dia, di antara tandanya gitu. Dengan adanya rezeki itu pada kita, kita boleh buat apa yang Allah suruh dan boleh tinggalkan apa yang Allah larang. Itu tanda rezeki, harta, kekayaan yang kita ada itu diberi keberkahan oleh Allah. Rezeki yang tidak berkat, iaitu banyak ke, sikit ke, tak tolong kita, tak bantu kita untuk dekat kepada Allah, bahkan makin menjauhkan kita kepada Allah. Jadi waspada. Rezeki halal semua Allah boleh bagi, tapi berkah. Waktu kita doa Allah marzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Minta Allah bagi rezeki yang halal, yang baik, lagi berkah. Bukan makin banyak rezeki halal makin tak ada masa nak menunaikan kewajipan. Yang lebih malang, rezeki halal tadi digunakan pula untuk buat benda haram. Yang malangnya pula, dengan sebab mencari rezeki yang halal tadi, kita makin jauh kepada Allah, makin jauh daripada Allah. Banyak harta kekayaan, tapi kita dan anak bini kita tak dekat pun dengan Allah. Padahal apa yang kita dapat tu jauh daripada orang lagi. Orang lain gaji 7-800, tapi boleh semayang, boleh duduk dalam majlis ilmu, majlis ilmu yang wajib, yang fardu. Maksudnya di sini, kalau ilmu yang fardu kifayah itu tak ada masalah.
Ilmu yang sunat-sunat tak ada masalah kalau kita tak dapat belajar. Ni ilmu fardu ain, ilmu yang nak diguna pakai untuk ibadat, pantang larang, syarat rukun, sah batal ibadat. Belajar tentang akidahnya, tentang masalah hatinya, apa sifat yang haram, apa sifat yang wajib ada dalam hati, apa dia, sifat yang haram ada dalam hati, apa dia, supaya boleh buang. Jadi bila kita tak ada masa nak belajar benda-benda macam ni, itulah jadinya haram. Ingat ni, pakat-pakat kita beringat, tidak semestinya rezeki halal yang kita dapat itu ada keberkatan. Tengok, ni kita dah bagi tahu, nak tengok rezeki berkat tak berkat tu tadi. Masing-masing boleh buat uji kaji sendiri. Tak payah tanya orang. Tok Guru, rezeki saya ni berkat tak? Tak payah. Kita sendiri boleh nilai. Selama ada benda tu pada tangan kita, adakah kita semakin dekat ataupun kita semakin leka dan lalai daripada Allah? Situ dah dapat jawapan. Contohnya kalau dapat jawapan yang tadi, wajib ada rasa takut, risau, bimbang di dalam hati. Risau, ya Allah, ni rezeki mewah ni, tapi tak boleh semayang juga ni. Kenderaan banyak ni, 2, 3, 4 biji ni, tapi tak boleh bawa aku pergi masjid belajar. Kena risau lah tu. Kita belajar ni, mudah-mudahan Allah bagi petunjuk. Kan kita selalu minta petunjuk, lalu Allah bagi petunjuk. Boleh jadi sebelum ni kita tak nampak, kita tak tahu, kita tak sadar, kita tak faham. Sebab nafsu dan syaitan dia akan menipu dalam hati kita. Sebab tu kena ngaji tasawuf tadi. Ilmu tasawuf tu kena mengaji supaya kita boleh mengetahui perangkap, tipu daya, permainan nafsu dan syaitan. Kalau kita tak ngaji tasawuf, kita tak nampak permainan dia. Contoh macam tadi, saya bekerja yang halal, tapi dengan bekerja tadi saya tak boleh nak semayang, saya tak ada masa nak belajar bab semayang. Saya semayang ikut dan aja. Kalau yang perempuan tak peduli, haid, nifas, istihadah, tak peduli, belasah. Tak ada masa nak belajar tentang benda tu. Tapi saya mencari rezeki halal, maka saya merasakan diri saya dah betul lah. Apa salahnya? Saya bukan cari rezeki haram. Nampak tak? Tak sedar dalam perangkap syaitan. Nanti akhirnya rezeki yang kita dapat halal tadi sikit pun tak boleh menolong kita di hari kiamat besok. Rugi. Rugi ya. Rugi dapat rezeki halal tapi tak ada kebajikan. Rezeki halal tapi tak ada kebajikan, tidak menjadi sebab kita mendapat balasan baik nanti di hari kiamat. Ada orang lain tak dapat rezeki halal, memang haram terang-terang dapat. Kita dapat rezeki halal, tapi tidak ada kebajikan yang kita dapat daripada halal. Maka renung-renungkan, fikir-fikirkan, semak balik, muhasabah diri kita. Belum terlambat ni bulan Ramadan ni, mudah-mudahan bulan kita melatih diri kita supaya menjadi hamba-hamba yang istiqamah, yang rajin datang ke surau walaupun dah tak ada tarawih dah. InsyaAllah. Kan Ramadan tu kan bulan latihan. Ini dalam setahun Allah Ta'ala bagi sebulan ni untuk berlatih menjadi hamba yang baik di sisi Allah. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan, yang kita buat dalam bulan Ramadan ini berkekalan sehingga selesai Ramadan, hingga bertemu Ramadan yang akan datang. Kalau sekarang tiap-tiap Ramadan kita ada di surau masjid, harap-harapnya lepas Ramadan pun demikianlah. Kalau Ramadan hadir ke surau sebab tarawih, buat amalan yang sunat. Lepas Ramadan hadir ke surau, buat amalan yang wajib, iaitu menuntut ilmu yang fardu ain. Pahalanya lagi besar daripada tarawih, tuan-tuan. Jangan kita nak kejar tarawih je, ada yang lebih besar daripada tarawih lagi, kita tak peduli, rugi kita. Rugi kita nanti. Jadi mari kita pakat-pakat sedar. Belum terlambat lagi. Belum terlambat lagi. Allah masih sayang lagi. Alangkah celakanya, malangnya kalau Allah cabut nyawa kita dalam keadaan kita tak sempat nak bagi. Alangkah malangnya
Kalau Allah cabut nyawa kita dalam keadaan kita tak sedar yang kita ni dalam tipu daya malang gitu. Nampak tak belas kasih sayang Allah pada diri kita? Padahal Allah boleh je nak ambil nyawa kita dalam keadaan kita leka, lupa, lalai dan syok sendiri tu. Allah boleh nak ambil nyawa kita. Tapi Allah tak kehendak nak ambil sebab apa? Nak bagi kita peluang. Sebab kalau Allah ambil, tutup peluang lah. Yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, yang sihat, yang sakit, tutup peluang dah nak beriki perhubungan dengan Allah. Sebab tu kesempatan hidup yang Allah bagi ni tak boleh kita nak bayar. Masa tu wal asri innal insana lafi khusrin. Banyak kita buang masa kita yang kita buang tu bukan membuat benda yang wajib-wajib, benda yang harus silap-silap, na'udzubillah, yang haram pula dah. Belum terlambat lagi, sahabat-sahabat, kawan-kawan semua muslimin muslimat, saya menyeru, saya mengajak diri saya sendiri, anak bini saya khususnya, dan antum semua para muhibbin, yang mudah-mudahan kita dapat mengambil faedah daripada hidup kita yang sekali ini, menjadi sebab kita mendapat kebahagiaan pada hidup kita kali yang kedua nanti selepas mati, insya-Allah. Maka jangan sia-siakan. Yang Allah tak larang kita nak mencari harta, carilah, tapi jaga sempadan tadi tu. Azam dalam hati, azam. Mudah-mudahan berkah Ramadan, malam Ramadan, azam. Aku habis Ramadan ni pun aku nak pergi surau juga, aku nak pergi belajar. Azam, insya-Allah Allah akan tolong orang yang nak, Allah akan tolong orang yang bersungguh-sungguh. Tapi kalau dalam hati kita tak ada keinginan nak macam tu, Allah tak akan tolong kita. Allah tahu kan apa yang kita ingin dan apa yang kita tak ingin. Ya'lamu ma fis sudur. Dia tahu apa yang kita nak. Kalau dalam hati kita nak sungguh-sungguh, nak berubah sungguh-sungguh, Allah akan tolong. Allah pasti tolong. Tapi kalau Allah tengok dalam hati kita tak ada ingin nak berubah, Allah tak akan tolong. Kita akan lalui lah kehidupan yang sama sampai mati. Na'udzubillah. Baik, kemudian jadi ketahui olehmu fakir itu terlebih baik daripada dunia kerana bawahnya dunia itu mempusakakan takabur, jadi sombong. Berapa banyak orang yang dulunya fakir, baik hatinya, bila mewah dah jadi lain. Dah jadi lain, dah tak boleh nak duduk sekali dengan orang fakir. Dah pilih-pilih kawan. Nampak tak? Dah bermudah-mudah berseronok buat dosa maksiat. Bila ada benda tu dalam tangan kita, kita nak sabar payah. Nak tahan diri kita, bila ada kemampuan payah, kita tak kuat. Sebab tu di antara penjagaan Allah kepada hamba yang Allah sayang, Allah tak jadikan dia orang kaya. Allah tak jadikan dia orang kaya. Kerana Allah nak menjaga diri hamba yang tadi itu daripada fitnah dan dosa yang dibuat oleh orang kaya. Jadi Allah jadikan dia orang fakir. Dengan sendiri dia terselamat daripada dosa dan maksiat yang dibuat oleh orang kaya. Waktu sakit Allah bagi. Di antara hikmah sakit Allah bagi supaya kita terjaga daripada melakukan maksiat sewaktu kita sihat. Kalau mulut kita sihat, seronok tak mengumpat? Tak seronok? Ngaku je dia. Kalau mulut kita sihat, seronok tak nak cerita hal orang, dosa orang, umpat orang? Tapi kalau sakit mulut, bengkak mulut, bengkak gusi, ada mood nak cakap tak? Nampak tak Allah dah jaga kita? Tapi kita tak faham. Jahat dengan Allah, kita kata Allah zalim kita, bagi kita sakit. Padahal Allah sedang menjaga kita daripada celaka, dosa dan maksiat. Kita tak faham. Yang kita faham, Allah kalau baik pada kita, dia mesti bagi yang sedap-sedap, bagi yang lazat-lazat, tunaikan keinginan kita, ikutkan kehendak kita. Ini baru Tuhan sayang.
Ini kefahaman kita. Dah, bukan macam tu cara Allah sayang hamba. Allah kalau sayang hamba dia, Allah sekat hamba tu tadi daripada membuat sebab-sebab maksiat. Contoh macam tadi. Bila kaya, contohnya macam saya ni, kalau kaya Allah tahu yang saya ni memang tak layak jadi orang kaya. Sebab Allah beritahu kalau saya kaya, saya akan duduk bergelumang dengan dosa dan maksiat, maka Allah tak jadikan saya orang kaya. Sebenarnya Allah sedang menjaga saya, tapi oleh kerana saya tak kenal Tuhan, saya tak tahu sifat Tuhan ke bagaimana, lalu saya pun berjahat sangka dengan Allah. Ya Allah, kenapalah kau tak adil atas diri aku? Orang lain mewah, kaya, aku ni susah. Nampak tak? Sebab tu kena kenal Allah. Barulah kita akan dapat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menyesuaikan diri kita dengan apa yang Allah bagi. Kalau Allah bagi kaya, dia bersyukur. Kalau Allah bagi susah, dia sabar, redha dan bersangka baik dengan Allah. Macam tu. Kemudian mempusakakan takabur, boleh bawa diri kepada sombong. Tengok tu, banyak kadang-kadang dekat media kita tengok yang mewah-mewah ni, Allah cakap macam tak ada Tuhan. Tu sombong. Siapa yang melarang saya menutup aurat? Siapa yang pandai-pandai nak suruh tutup aurat ni? Siapa? Masya-Allah. Lupa ke? Tu. Sebab apa? Mewah. Kaya, mewah. Sampai lupa yang dia tu tadi berhajat kepada Allah. Nampak tak? Bahaya. Sombong, takabur sesama kita pun dosa besar dah. Apatah lagi takabur dengan Allah lagi, tak tahu nak cerita macam mana besar dosa. Kalau sombong sesama manusia pun dosa besar. Nabi bagi tahu lah, siapa ada sombong tak masuk syurga. Ni sombong dengan Tuhan lagi lah. Nampak tak? Mentang-mentang kaya, mewah, duk cabar Tuhan. Aku heran, aku buat dosa maksiat, aku seronok dengan harta kekayaan, aku punya usaha. Bukan main sombong lagi kau bukan main sombong lagi Dan takabur itu kufur. Siapa yang ada sifat takabur, sesungguhnya dia telah jatuh dalam kekufuran. Maksud kufur di sini kufur nikmat. Kufur nikmat lah. Allah suruh kita merendah diri, merasakan diri berkehendak, bergantung, berhajat kepada Allah, supaya kita takut kepada Allah, gerun kepada Allah. Jangan-jangan kalau Allah cabut nyawa aku, jangan-jangan kalau Allah cabut pangkat aku, jangan-jangan kalau Allah cabut nikmat sihat aku, susah aku. Sepatutnya begitu kalau dia sedar dan yakin yang dia berhajat kepada Allah. Tapi bila dia tak berasa fakir, bahkan berasa hebat, nampak tak? Dia jadi melawan Tuhan. Kufur nikmat kufur nikmat, salah guna nikmat. Itu kufur nikmat, salah guna nikmat. Tapi kalau dah sampai takabur dengan Allah, itu bukan kufur nikmat dah, itu kufur murtad dah. Allah bagi nikmat, kita salah guna. Allah bagi nikmat, kita gunakan nikmat buat benda haram. Itu kufur nikmat. Hukumnya dosa, hukumnya maksiat. Tapi kalau kufur sombong dengan Tuhan, aku ada heran ke? Contohnya, dia cakap gitu. Aku ada heran. Selama ni harta kekayaan aku yang usaha sendiri. Kenapa nak paksa aku kena buat begini, tak boleh buat begitu, haram. Itu kalau dah kufur dengan Tuhan, bukan kufur nikmat dah, kufur murtad. Jadi syirik, terbatal iman dan Islam dah. Wal'iyazabillah min zalik. Firman Allah Subhanahu wa taala, aba wastakbar wa kana minal kafirin, bermula enggan ataupun engkar ataupun takabur, dan takabur itu daripada segala syaitan.
Tiada ia merendahkan dirinya tak kali disuruh sujud, yang ini merendahkan diri kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Kita ni kena ada rasa fakir ni. Ulama ajar kita waktu kita solat, kalau tak dapat waktu-waktu lain pun berlatih dalam solat. Lebih-lebih lagi waktu kita tunduk rukuk dan tunduk sujud. Rasakan kehinaan diri kita dengan Allah. Bila takbir tu kata ulama, Allahu Akbar, merasakan kebesaran Allah, kekuasaan Allah, ketinggian Allah, keagungan Allah, kesempurnaan Allah yang maha hebat, yang maha besar, yang tidak berkehendak dan tidak bergantung kepada segala sesuatu. Maka bila disebut Allahu Akbar, yang maha hebat, yang maha kuasa, merasakan dirinya sehina-hina, maha fakir, maha hina, maha zalim, maha jijik dan sebagainya. Hina sehina-hina diri. Tak ada merasa kesucian langsung. Waktu dia menyebut Allahu Akbar, dia tak rasa pun yang dirinya ada kesucian. Waktu sujud, rukuk, Allahu Akbar. Lepas tu disuruh baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Duk nak mentahkikkan lagi. Mentahkikkan lagi perasaan tadi tu. Selain daripada mulut yang memuji Allahu Akbar, tak cukup dengan perkataan, kena ada perasaan pula dah. Perasaan merasakan yang diri kita sangat-sangat keji, hina di sisi Allah. Tak cukup dengan sekali, sebab tu disuruh baca 3 kan? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Berasakan lagi. Sebab kata ulama, kalau sekali baca, dia tak sampai ke hati lagi. Payah nak merasakan kalau dengan sekali. Sebab tu diulang kali yang kedua dan kali ketiga, supaya merasakan kehinaan diri. Walaupun hakikat dia raja sekali, walaupun dia raja, walaupun dia sultan, walaupun dia orang soleh, walaupun dia ulama, walaupun siapa pun, tapi dalam rukuk tu makna dituntut hatinya supaya jangan sekali-kali ada merasakan yang diri kita ada kemuliaan, ada kesucian. Walau sikit pun jangan merasakan diri kita ada kesucian di sisi Allah. Rasa hina, rasa jahat, rasa kotor, rasa jijik, walaupun dia raja sekali. Lepas tu Sami Allahu liman hamidah. Maksud daripada Allah Ta'ala maha mendengar hamba-hamba ni yang memuji, kata ulama, maksud daripada perasaan tu ada timbul perasaan dalam hati, ya Allah, harap-harap kau sayanglah kepada aku, ya Allah. Waktu Sami Allahu liman hamidah tadi, waktu rukuk kan dah merasa fakir, merasa berdosa, merasa kotor, merasa banyak maksiat, merasa kita ni kufur nikmat, merasa kita ni hamba yang tak bersyukur, merasa ibadat kita tak sempurna, merasakan kebesaran Allah, kekuasaan Allah, kemuliaan Allah, kehebatan Allah. Mana tanda-tanda kebesaran Allah ni? Kewujudan kita ni, kita boleh solat ni, kita boleh fikir ni, kita boleh baca ni, tergerak hati nak solat ni, boleh mengingat ni. Bukankah itu dalil bukti-bukti yang menunjukkan Allah yang menjadikan segala-galanya? Jadi dia merasakan benda tu. Kemudian bila ditakbir, kata ulama, Sami Allah liman hamidah. Dalam hati kita ada perasaan, ya Allah, harap-harap kau sayanglah kepada aku, ya Allah. Lepas tu turun lagi, Allahu Akbar, sujud pula. Sebut waktu menyebut Allah tu tadi, Allah Maha Besar tu, beserta merasakan dalam hati kebesaran Allah dan kehinaan diri. Allahu Akbar. Uji lagi Allah, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, serta mencela diri, menghinakan diri. Lepas tu duduk Rabbil firli, baru minta kepada Allah. Ni kata ulama, di antara cara kalau kita nak doa kita diangkat oleh Allah, jangan sambil-sambil berdoa ada perasaan mulia di sisi Allah. Jangan.
Allah takkan memberi rahmat dan redha kepada sesiapa hamba yang ada merasakan walau sekelumit di dalam hatinya rasa mulia dan suci di sisi Allah. Tapi kalau dia merasa dia berdoa sambil dia merasa diri dia hina, keji, kotor, jijik, jahat, insya-Allah ini di antara doa-doa yang cepat dikabulkan oleh Allah. Tu kata ulama. Ini kita berdoa tak ada perasaan macam tu. Kita berdoa dengan keadaan hati kita sombong, doa dalam keadaan hati kita lalai, tubuhnya rukuk, tubuhnya sujud, tapi hati kita tak ada pun sifat-sifat tadi, tak ada pun merasakan kehinaan diri dalam rukuk, dalam sujud kita. Sebab tu kita tak dapat mengambil faedah daripada solat yang kita dah buat walaupun kita dah solat berpuluh tahun. Sebab solat yang dituntut tu kita tak buat. Makna kita hanya melakukan perbuatan zahir solat sahaja, tapi hati ni tak. Kan dalam kitab Muniyatul Musalli kan kalian dah mengaji. Solat tu ada rupa zahir dan ada rupa batin. Rupa hati, makna kelakuan hati. Tu kelakuan hati tu sebahagian. Kelakuan hati dalam solat kena ada benda macam tu. InsyaAllah kalau sempurna solatnya, InsyaAllah mudah-mudahan satu masa Allah akan merezekikan kepada kita manfaat solat, iaitu yang dijanjikan oleh Allah, tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi usahalah, perbaikilah. Tu kita belajar ni niat kita nak perbaiki ibadat. Usaha. Lepas daripada ni cuba semayang, cuba hadirkan. Tak boleh cuba lagi, esok cuba lagi nak semayang sunat, semayang wajib. Cuba datangkan benda itu dalam hati. Bukan tubuhnya sahaja rendah, bukan sahaja dahinya diletakkan di tempat yang hina, tapi bahkan hatinya pun ada sifat-sifat kehinaan terhadap Allah Ta'ala. Kata ulama, orang ahli sufi tasawuf, dia kena ada macam tu. Sikit lagi. Dan takabur itu daripada syaitan dan tiada merendah diri. Maka jadilah sekalian kaum itu kaum syaitan tu kafir, dan takabur itu adalah ia daripada segala kufur, dan kerana inilah bahawa takabur itu mempusakakan kufur. Maknanya sifat sombong ni kalau kita tak ubat, tak rawat, tak cari penawarnya cepat-cepat, tidak mustahil satu masa dia akan terjatuh kepada kufur kepada Allah. Dia akan terbawa situ. Kalau kita tak jaga, tak kawal, tak pantau, tak ubat cepat-cepat, tak mustahil sampai satu masa dia akan sombong dengan Allah yang menjadikan dia kafir. Maka ketahui olehmu bahawa fakir itu pakaian segala nabi-nabi dan perhiasan segala aulia. Perhiasan kekasih-kekasih Allah adalah sifat fakir. Dah tu kalau kita ni dah Allah qadakkan atas diri kita ni jadi orang mewah, orang kaya, jangan nak kena lelong itu punya harta. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala, jadikan kekayaan yang ada pada kamu itu, pada hamba tadi, jadikan kekayaan itu tariq, yakni jalan yang menyampaikan hamba itu kepada Allah. Bukan buang kaya tu. Lama sekarang tengok dah selai sepinggang pegang masjid tanah. Duduk mana? Dah tak ada rumah dah Ustaz. Ustaz, minggu lepas dah mengaji, so jadi fakir, tu saya lelong semua. Jangan gunakan apa yang kita ada menghubungkan kita dengan Allah. Itu yang dimaksudkan tadi. Jadikan kekayaan itu tariq, jalan yang menyampaikan kita kepada Allah. Dengan makna gunakan harta kekayaan itu seperti yang disuruh oleh Allah. Bukan suruh buang, tak. Gunakan kaya itu menyampaikan sedekah, zakat, tolong fakir miskin, bantu orang yang berhajat, bantu agama.
Macam sahabat-sahabat tu, tengok sahabat-sahabat yang kaya-kaya tu, mereka bukan enjoy dengan harta kekayaan mereka. Mereka sedar apabila mereka diberi kekayaan oleh Allah, mereka sedar mereka ada tugas yang diberi oleh Allah. Itu orang-orang pilihan Allah. Bila Allah bagi kekayaan, dia akan ingat apa? Aku ada tugas dan tanggungjawab di dalam agama. Tapi kalau orang tak sedar, bila dia dapat harta kekayaan, ini dunia ana yang punya. Kau susah, engkau punya pasal. Siapa suruh kau tak pandai belajar dulu? Kan dah bodoh. Kan dah tak kaya. Aku belajar sungguh-sungguh dulu, sebab tu sekarang aku kaya. Kau susah, lantak engkau lah. Pandai-pandai kau lah. Ni orang yang tidak mendapat petunjuk dan tidak dipilih oleh Allah. Wal'iyadzubillah min dzalik. Dia merasakan kekayaan itu adalah untuk dia menikmati seorang diri tanpa ada tanggungjawab kepada agama. Padahal Allah amanahkan dia. Allah jadikan dia orang kaya supaya dia memikul amanah, seperti mana sahabat-sahabat tu. Dia menggunakan harta kekayaannya selain daripada untuk ibadat dirinya sendiri, anak bini dia, dan dia sedar dia ada tanggungjawab untuk menolong agama. Itu baru betul. Itu yang masuk tarik tadi. Jadi orang yang macam ni, dia mendapat kemuliaan di sisi Allah asbab harta kekayaan yang dia ada. Buntung ada. Dia dapat dua kemuliaan. Satu, mulia sebab ibadat yang dilakukan oleh tubuh badan. Yang ni, kemuliaan ni dapat juga diperoleh oleh orang yang tak kaya, orang yang tak mewah, orang yang sederhana. Orang yang fakir miskin dapat ni kemuliaan di sisi Allah asbab ibadat tubuh badan. Sembahyang, puasa, qiyamul lail, baca Quran. Nak sedekah tak dapat, nak berzakat tak dapat sebab fakir. Tapi dia boleh menjadi orang yang mulia sebab ibadat tubuh badan dia. Nak pergi haji tak ada harta, nak pergi umrah tak ada harta, nak keluar zakat tak ada, bahkan dia menerima zakat. Nak wakaf sini, wakaf sana, nak tolong sini, dia tak mampu. Cuma dia ada satu peluang aja nak mendapat kemuliaan di sisi Allah dengan nak ibadat badaniyah dia. Ibadat badaniyah, ibadat tubuh badan. Tapi orang kaya dia ada dua peluang. Sebab tu kalau kaya tak ada ilmu, tak ada agama, rugi. Dia akan dapat satu kemuliaan aja pun kalau ada. Tapi kalau dia ada ilmu, kemuliaan dengan sebab ibadat pun dia dapat, kemuliaan sebab harta pun dia dah dapat. Dua dia dapat. Orang miskin tak dapat aja. Orang miskin tak ada peluang. Nak dapat kemuliaan di sisi Allah dengan sebab harta. Orang miskin tak dapat. Nak tolong macam mana? Kita pun tak ada. Kita pun tak ada. Itulah rugi kalau orang ada kemewahan tapi tak nak belajar agama. Allah, rugi. Rugi sangat-sangat. Rugi sangat-sangat. Rugi. Rugi sangat-sangat. Jadi kalau kalian nak kaya, silakan. Tapi kena azam macam nak jadi macam para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab tu kalau nak kaya, minta kaya, kaitkan. Mesti tafwid. Mesti ada tafwid. Gantung dengan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku orang kaya. Seandainya kekayaan itu mendekatkan diri aku kepada Engkau, dengan sebab kekayaan itu aku menjadi mulia di sisi Engkau ya Allah, maka kabulkanlah, perkenankanlah, berikanlah, kurniakanlah kekayaan itu pada aku ya Allah. Tapi seandainya kekayaan itu menjadi sebab aku jadi hamba yang derhaka, leka, lupa, lalai, maka kau jauhkanlah kekayaan itu daripada aku ya Allah. Itu cara doa. Itu cara doa. Tafwid namanya. Tafwid, menggantungkan perkara itu kepada Allah. Sebab kita tak tahu dalam kekayaan itu ada kebaikan, ada kejahatan. Kalau benda dah confirm baik, itu tak ada tafwid. Benda confirm dah baik, itu tak ada tafwid. Ya Allah, kau jadikanlah aku orang yang sembahyang. Seandainya sembahyang itu bagus untuk aku. Tak payah tafwid, sebab dah memang sembahyang itu disuruh oleh Allah. Ataupun benda maksiat. Ya Allah, seandainya minum arak, berjudi ini memberi kemurkaan, mendatangkan mudarat, maka kau jauhkanlah. Tak payah tafwid itu. Nak tafwid ni bukan tawakal. Tafwid ni
nak pasrah ni, serah pada Allah ni kepada benda yang boleh jadi baik dan boleh jadi ada kejahat. Tu macam kekayaan tadi, boleh jadi baik kekayaan tu untuk kita, dan boleh jadi juga kekayaan tu nanti merosakkan kita. Sebab tu kena tafwid. Ya Allah, seandainya kekayaan itu baik untuk aku, kabulkan. Seandainya kekayaan itu mendatangkan celaka untuk dia aku, menjadikan aku hamba maksiat, kau jauhkan. Itu nama tafwid. Maka kata yang bawahnya fakir itu pakaian segala nabi-nabi dan perhiasan segala awliya, kerana bawahnya fakir itu memusakakan takut. Nampak tak tu? Sebab apa pula tu? Sebab apa kata sifat fakir tu tadi? Suatu sifat kemuliaan, menjadi pakaian dan perhiasan nabi-nabi dan wali-wali Allah. Kerana fakir itu mempusakakan takut, menjadikan dia hamba yang takut kepada Allah. Menjadikan dia hamba yang takut, yang bergantung, yang berharap kepada Allah. Dan takut itu mempusakakan karamah, yakni apabila dalam hati hamba ada rasa takut, gerun, malu dengan Allah, dia akan tertarik, dia akan dibawa kepada apa tadi? Dia akan mendapat karamah, yakni mendapat kemuliaan di sisi Allah. Bila dalam hatinya ada takut, malu, gerun kepada Allah, yang menjadi sebab dia meninggalkan maksiat dan seronok nak buat ibadat, disitulah nanti dia akan mendapat kemuliaan di sisi Allah. Makna di sisi Allah, dia orang yang mulia. Begitu. Wallahu a'lam. Jadilah sikit-sikit nak sambung mori. Nak sambung mori. Alhamdulillah ala kulli halin. Mudah-mudahan Allah kabul, Allah terima. Mudah-mudahan sekalian yang hadir, yang mengikuti, diampuni, dirahmati, diridhai oleh Allah SWT. Tidak lupa ibu bapa kita, anak isteri kita, kawan-kawan kita, semuanya lah tak terkecuali. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Mudah-mudahan dengan berkah dari ilmu ni Allah ampunkan segala dosa-dosa kita yang telah lalu, yang akan datang, yang sengaja kita buat, yang kita tak tahu benda tu dosa tapi kita buat. Mudah-mudahan diampunkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah untuk berusaha bersungguh-sungguh menuntut ilmu, khususnya ilmu fardu ain, belajar sungguh-sungguh. Jadikan kita orang istiqamah. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kita istiqamah belajar, menjadi sabar dalam belajar dengan niat yang baik, belajar dengan niat dan qasad yang betul. Mudah-mudahan Allah bagi taufik untuk kita beramal dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah rezekikan kepada kita bertemu dengan malam-malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merezekikan kepada kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah sekadar itu sebagai pengisian malam-malam Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah kabul dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qurbatin lana fi dinina ma hal qudri wa sadaqaw wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, inna wa minkum, taqabbal ya karim. Minggu depan insya-Allah lah, kalau tak ponting. Kalau saya tak ponting. Pada nak kena di bazar tu. Bayar. Amin ya Allah. Orang jauh datang. Amin insya-Allah. Orang jauh datang. Dia datang. Tuhan tu jauh je. Jauh. Insya-Allah. Pondok malam ada kelas je? Pondok jauh kira saya dekat. Yalah. Mungkin malam dekat. Insya-Allah. Tapi rasa ada tu. Ada. Ada. Jadi dia lewat ni. Alhamdulillah insya-Allah. Hari tu dia lewat 10 Oh. Sekali lepas tu dia boleh bersatu. Boleh bersatu ni. Ustaz tadi kadang
Dia balik kuliah lambat. Dia rehat. Dia nak berehat lagi. Sian dia. Sabtu tu kadang-kadang saya pukul 2 jadi dia ketuk tu. Ketuk di mana? Yelah. Kadang pukul 2, 2:30 Betul kadang yelah dia nak tapi itulah masa dia penat kan. Kita pun kena faham juga masa dia. Kita ngajar dia penat. Betul. Sian ni. Dia balik berehat. InsyaAllah. Yo. Dalam beg kuning ada? Tak. Ada kan? Dia ada tapi tak sama. Dia dah ubah ayat. Bukan Nuraini. Bukan Nuraini Abu. Pakcik doa saya pakcik dekat malam Ramadan ni pakcik. Ada juga ada apa ni yang saya tu. Saya doa saya nanti lagi. InsyaAllah saya Kan terjemah pula Nuraini tu, Nuraini Abu. Dia dah ubah ayat mudah sikit. Boleh nak baca tapi lah tak uri lah maksudnya. Tak uri lah. Okay bang, jumpa lagi bang. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi Ustaz. Okay, bang. Terima kasih bang. Terima kasih. Jumpa lagi. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi bang. Itulah tu. Tak ada zakir kami tak ada ber-WhatsApp tadi, tak ada. Gagak. InsyaAllah. Raya Ustaz InsyaAllah. Raya, biasa raya 2 minggu lepas raya baru on kelas. 15 Syawal baru on lah kelas. Minggu keempat. Tu dia orang kata itu nak ajak kita saya kata ikutlah. Bincang-bincang lah. Bang, minum bang. Rasa macam nak basah tekak sekejap lah. Ni ada mi apa ni? Mi kari Ustaz ni. Menarik ke? Hai. Boleh apa man, apa-apa man. Asalkan ada kita belasah je lah. Air pun tak apa ni kan bawa balik makan. Sama-sama insya-Allah sahabat. Terima kasih. Tak adalah sihat now. Boleh lah, alhamdulillah lah. Suara daripada itu tak keluar langsung. Siapa? Oh, abang tadi tu. Dia daripada Rumbia. Jemput. Bismillah. Ustaz, aktiviti ni apa puasa ni ada mengajar macam biasa? Yang online tu macam biasa jugalah. Tu memang tak ganggu jadual ke ganggu juga? Dah ubah maknanya Ramadan. Oh, okey. Tak ada terkena waktu tarawih tak ada? Dia ambil hari Ahad. Yang kali ni hari Ahad petang. Oh. Kudu hari Jumaat tu daripada pagi sampai petang. Masya-Allah. Alhamdulillah. Hari 15 bulan 4 insya-Allah. Mihon jemput makan mihon kawan-kawan. Bismillah. Tadi ini apa ni pun ada bekal ni. Bekal ni kenyang ah. Mama nak kuih man. Ni kuih apa ni? Kek Sarang semut. Kek sarang semut. Insya-Allah. Malam nanti masjid 10 akhir ada program. Ada dia gila-gila kan yang mengajar tu. Harap daripada Mesir Muhammad Abdul Aziz Fali. Dah lama duduk sini Ya. Dia ada buat apa takarub? Jaim susun dia. Oh, Jaim susun dia. Jadi imam tarawih dengan ada tazkirah. Sini. Boleh. Dia memang duduk sini. Tak, dia datang macam ni lah. Ramadan. Dia menetap di Mesir. Oh. Cakap bahasa Dia menetap di Perancis.
Oh, duduk Perancis. Dilantik sebagai mufti lah, mufti. Kat Perancis. Oh. Masya-Allah. pandai empat bahasa lah. Baguslah, alhamdulillah. Muda lagi umur 47 tahun. Ha? 47 tahun. 47 pun. Tapi orang sana 47 nampak macam dah nampak macam dah 60. Orang sana. Badan besar. Badan besar dengan jambang. Okay, kau ni datang tu. Habib Ibrahim Aidrus, kan? Dia ni hari Nabi Ali Jalaluddin kat Mubin. Dia sama Ustaz Johari tu, Imam Kuala Batu. Habib Ibrahim. Tu yang baik tadi. Ibrahim Aidrus. Macam buat dia takaruk dulu. Alhamdulillah. Okay, insya-Allah. Lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi insya-Allah. Kita nak menyepih dah tak Facebook.